kalimah 10 pula pahala. Tapi kita tak perlu baca alif lam mim 30. Tak payah. Tak payahlah. Tapi nak beritahu satu-satu kalimah dapat pahala banyak. Dapat pahala banyak. Jadi bila ada pahala banyak, lepas tu kita tahu pula orang yang baca Quran pula, bila kita mati nanti, pembaca Quran yang mati nanti, Quran ni akan datang dia berbentuk lembaga. Bila bentuk lembaga, lepas tu dia pun tanya, siapa kamu? Kata Quran, aku adalah Al-Quran. Dulu masa mu duduk atas muka dunia, membaca aku, memelihara aku, menjaga aku. Sekarang ni kamu sudah mati, aku akan jaga kamu, aku akan pelihara kamu sebagaimana kamu jaga aku atas muka dunia. Kemudian kubur tadi bercahaya. Bercahaya jadi luar dan dapat nikmat, menjadi satu kebun daripada kebun-kebun syurga. Tapi sungguh kadang-kadang kita dengar ada seorang mak dia siapa mengadu, anak saya ni macam mana lah ustaz, dia kata baca benda Quran tak dapat dah. Sungguh terkejut dia. Terkejut. Siapa istighfar mak dia mengadu pada saya. Dah orang ni tak tahu. Jadi yang mendorong kita nak buat amal ibadat tu, kadang-kadang kita tanya kan, macam mana kau boleh jadi bobo dulu kata kenapa tak kenal pun surah macam mana. Dia cerita yang mendorong berubah. Ada seorang sahabat tu, dia kata yang mengubahkan saya cerita bab sisa. Cerita bab sisa yang kisah orang soleh tadi tiba-tiba mati dalam kufur. Dia kata Allah, dia kata hak soleh gini mati dalam kufur, aku ni hak mau siap banyak ni. Dia jadi takut. Buat amal ibadat kepada Allah Taala. Buat amal ibadat pada Allah. Jadi biar ada pendorong. Yang kita ni yang hari ni yang ibadat kita jadi tak kuat, yang kita antara nafsu dengan ibadat, antara nafsu dengan iman ni, kita lebih ikut kepada nafsu. Kerana apa? Kita kalah, pendorong kita tak ada. Imam pun khabar, mu buat ini pahala banyak, mu buat ini akan dapat balasan baik, mu buat macam ni Allah Ta'ala akan sayang pada kamu. Ni macam ni, akhir sekali lemah nafsu tadi, boleh buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka kata Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, yang menyebabkan kita rajin ni, yang pertama rajak, harap dapat pahala Allah. Yang kedua dengan kata yang kedua dah apa lagi? Yang pertama harap supaya mendapat pahala daripada Allah Ta'ala. Dan yang kedua khauf ni, yakni takut. Ini yang banyak berubah orang. Khauf ni lebih banyak kepada berubah orang daripada buat maksiat jadi buat ibadat. Rajak ni daripada orang kurang ibadat jadi rajin ibadat. Biasanya macam tu. Yang jadi sebab rajin ibadat kerana harap sangat nak dapat pahala banyak, harap Allah Ta'ala beri limpah kurnia rahmat pada dia. Maka dia pun rajin buat ibadat. Yang kedua, yang jadi kita kalah dengan nafsu ni sebab kita tidak ada khauf, tidak ada rasa takut. Ada rasa takut Rasul. Sahabat Nabi ni, Saidina Osman sebagai contoh, bila dengar azan takut, geletar tubuh takut. Sayyidina Ali pun begitu juga. Sahabat-sahabat Nabi lain pun begitu. Orang-orang soleh bila dengar saja nama Allah jadi takut. Takut tidak tunai tanggungjawab dia. Maka dia kata yang kedua yang menyebabkan kita jadi rajin buat amal ibadat, yakni khauf, yakni takut. Takut benda? Takut pada Allah. Takut pada Allah, takut macam mana? Kata ulama, di antaranya takut pada azab Allah. Takut kepada ibadat tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka dia kata takut iaitu takut daripada seksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takut kepada seksa Allah. Sabit kita takut ni tak buat maksiat. Sabit kita takut pada Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala, kita tak buat perkara-perkara muka ni. Sebab dah padang hak atas muka dunia dengan akhirat. Sebab tu ada seorang ahli ibadat, ada wanita ajak dia buat melakukan maksiat berzina. Dia rela bakar jari dia daripada berzina. Dia kata aku boleh berzina dengan satu syarat, mu tunggu sekejap. Ingat ambil apa? Ambil colok, nyalakan colok tadi kat pelita, cucah, letak jari dia. Jadi jari dia jadi hangus. Jari hangus sehingga dia menjerit sampai jatuh pingsan. Orang tanya, "Bapa mu buat macam tu?" Dia kata, "Aku nak tengok, aku tahan untuk azab dunia, nak buat nak tahan untuk azab akhirat. Azab dunia tak tahan dah," kata. Macam mana nak tahan azab akhirat? Maka timbul perasaan takut. Sabit kita takut pada Allah Ta'ala ni lah yang menyebabkan kita boleh buat amal ibadat pada Allah. Dan hari ni orang tak takut. Tak takut hari ni. Sebab apa? Berapa orang boleh buat maksiat? Sebab perasaan takut tak ada. Tak ada rasa benda. Kita kata tak boleh, tak pakai tudung, kena pakai tudung.
Dekat dalam hadis Nabi sebut wanita yang tidak pakai tudung ini kepalanya digantung kemudian dibakar, otak dia mendidih keluar dia ikut kepala dia. Bagi orang yang tak pakai tudung kerana mendedahkan aurat. Tapi bila rasa tak takut, dah lah tak pakai tudung, ciak pula warna biru. Warna biru, warna hijau, warna kuning, macam-macam dia ciak. Dia ciak dengan pakaian dia pula yang mendedahkan aurat, yang memeningkan kepala. Ini sebab apa? Sebab tidak ada takut. Maka yang menyebabkan kita ni, membangkitkan kita buat amal ibadat adalah takut daripada seksa Allah Ta'ala, dan kepayahan barang yang dijanjikan daripada seksa dan payah. Atas muka dunia dia akan nak dah, akhirat lebih lagi. Disebut dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka. Api neraka yang beribu-ribu kali ganda lebih panas daripada api dunia. Kemudian orang yang masuk dalam api neraka bukan masuk sekejap. Macam orang kafir kata lan tamassananna illa ayyaman ma'dudah, kami tidak akan diazabkan kecuali beberapa hari saja. Kata orang kafir lebih kurang seminggu, lepas tu tobek mulalah dia kata. Dia kata macam tu. Nabi kata, bila pula Allah Ta'ala janji kepada kamu nak masukkan kamu seminggu? Qul attakhastum indallahi ahdan. Qul attakhastum indallahi ahdan. Wahai Muhammad, kata pada dia, bila Allah Ta'ala janji pada kamu nak masuk sekejap? Orang yang masuk neraka, dia akan masuk lama. Dia rasa macam seolah-olah tak keluar. Seolah-olah tak keluar. Lama sangat tu. Sebab dia kata satu hari dekat akhirat bersamaan dengan 1000 tahun datang ke dunia. Dah orang Allah Ta'ala tak azab sehari je. Ribu-ribu tahun azab. Beribu-ribu tahun, kalau beribu-ribu tahun ikut kiraan dunia boleh tahan. 1000 tahun dunia sehari, 3000 tahun 3 hari je boleh tahan. Tak ikut kiraan akhirat. Maka dia kata di sini kita kena berasa takut pada seksaan Allah Ta'ala dan juga kepayahan yang dijanjikan daripada seksa. Kesesaan, satu bala, satu kepayahan, payah. Dekat pada masyarakat dia akan nak dah kepayahan yang kita timpa, dan juga kehinaan yang menegahkan akan dia daripada mengerjakan maksiat, dan jadi halangan juga. Dia kata kehinaan buat maksiat, berasa hina. Aku kalau buat maksiat ni bahasa Allah, kalau orang tahu mana aku buat maksiat, uduh sangat aku, jahat sangat aku ni, berasa hina buat maksiat. Maka berasa hina buat maksiat inilah yang jadi menghalang buat maksiat dan juga membangkitkan kita buat ibadat. Tapi ada bila tak berasa hina buat maksiat, dia jadi biasa dan dijauhkan akan dia. Bila dia dapat tahu dia buat maksiat, berasa diri dia hina, maka berjayalah dia menjauhkan diri daripada maksiat. Menjauhkan diri daripada maksiat dan melimpahkan akan dia daripada yang demikian itu, dan juga maknanya membawa akan dia daripada yang demikian itu, yakni berjaya meninggalkan maksiat dan juga berjaya melakukan amal ibadat pada Allah. Sebab apa? Sebab rasa takut kepada Allah. Sebab rasa takut pada Allah, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fal yadhaku qalilan wa yabku katsiran. Menangis banyak-banyak dan juga katanya ketawa sedikit saja. Ketawa sedikit. Nabi jumpa jalan jumpa sahabat ramai-ramai, tiba-tiba sahabat-sahabat tengah bergembira. Bergembiralah manakala keadaan gembira. Maka Nabi pun kata, banyak-banyaklah kamu mengingati mati. Mengingati mati. Sebelum pada tu sahabat Nabi tanya, bila tengok Nabi ni, dia suka, dia nampak gigi je, senyum gitu je. Senyum tu kita suka dah. Kita senyum tu tak suka lagi. Senyum je. Senyum tu tak suka lagi. Nak tunggu suka mana? Siapa sakit perut? Pas gelakek orang panggil. Ada setengah sakit kek. Apa kek? Suka kok dah lalu sakit kek. Tadi nak tutup sakit ni. Rupanya suka sangat. Dia nak beritahu ni, kalau terlampau banyak sangat suka, hati mati. Kalau terlampau banyak sangat, pas suka, dah kali pas suka, bergelatai sama, bah guling mati pas suka. Suka sangat, ilah Allah. Daripada tahu kali kenapa aku suka tau. Guling mati. Jadi nak beritahu, hati kita jadi mati. Dia suka tak suka tak boleh juga. Jadi suka sikit-sikit dah.
Lepas pada tu kena ingat. Sebab tu Nabi kata pada sahabat, dia kata, nak sahabat Nabi tanya, sebab Nabi ni bila dia suka senyum dia. Senyum suka tu. Macam senyum tu suka lah. Dah macam kita bising kakak bising bang. 5 buah rumah dengar lagi. Rumah mana se? Mana se? Kira-kira se dua dia. Oh no. Hak bunga suka gerakat. Tengok cerita Mr. Bean. Allah dah ada arah lah. Tak ada arah. Kita bukan masalah. Masalahnya orang yang suka banyak sangat menyebabkan hati boleh membawa kepada mati. Boleh membawa kepada mati. Maka tidak dapat tidak. Bila mari kita kena ingat takut pada Allah, sesaan Allah Ta'ala, azab yang begitu pedih, hati pun rasa takut, maka memudahkan kita buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka dia kata, maka inilah dinamakan aqabah bawa'is. Bawa'is ni maknanya pendorong, halangan-halangan yang mendorong kita. Benda tu halangan tu takut, tapi takut tu menyebabkan kita dorong melakukan amal ibadat. Jadi halangan kita mengharapkan pahala, maka mengharapkan pahala ni menjadi pendorong kita nak buat amal ibadat pada Allah. Jadi ibadat yang kita buat hari ni boleh jadi yang kita kurang buat amal ibadat ni, puasa kita cakap bab ibadat, bab semayang, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Sebab apa? Boleh jadi ibadat kita tidak ada khauf, tidak ada rasa takut. Ataupun ibadat kita tidak ada raja, ibadat kita tidak ada harap pada Allah Ta'ala. Asal boleh mayang dah jadi semayang saja. Padahal semayang berjemaah lebih afdal. Lepas mayang tu berzikir lagi, pahala lagi banyak. Duduk dalam keadaan beribadat sama pada Allah. Tapi tak, bagi dia boleh semayang sudah dah. Semayang sudah saja. Bila tidak ada raja, tidak ada harap, tidak ada takut, maka di sinilah sebabnya yang kita jadi lemah buat amal ibadat. Maka Imam Al-Ghazali dia bawa satu jalan yang kamu jadi rajin buat ibadat. Yang pertama, setiap ibadat kamu ada raja, ada khauf. Ada raja, ada khauf. Bila ada raja, ada khauf, kita dapat kalahkan nafsu yang dakwah mayang, lemah benda ke maksiat rasa suka, dapat kalahkan. Bila mari je nafsu rasa nak suka dah, nak buat amal ibadat saja, kita pun mari halangan. Kalau aku buat macam ni, kata warnalah kaki seksa Allah Ta'ala, mari rasa takut. Bila kata nak buat ibadat, kalau aku buat cadu-cadu je, gaduh-gaduh je, pahala kurang, baik aku buat molek-molek untuk dapat pahala pada Allah Ta'ala. Dia mari timbul macam tu. Jadi bila dalam ibadat kita ada dua kombinasi, dia panggil dua gabungan ni. Satu rajak dan juga khauf akan membangkitkan kita buat amal ibadat, yakni membangkitkan berhadap akan dia, yakni menumpukan dia pada ibadat. Di sini maka berkehendak ia kepada memutuskan akan dia dengan dua zikir ini, maka dia pun kena tumpukan pada ibadat tadi dengan ada dua keadaan ni, dua zikir. Kenapa dua zikir? Dua ingatan ni. Mengapa dua ingatan ni? Yakni takut dan juga rajak. Setiap kali ibadat ada dua ni. Tak ada dua ni, malah kita buat ibadat. Kenapa jadi malah ibadat? Sebab tak ada rasa takut. Takut mayang juga tu. Dah berapa dah sungguh? Sebab tidak ada rajak. Rajak tidak ada harap. Jadi gitulah. Orang kalau dia ada harapan macam pelajar, dia nak sungguh-sungguh. Ada dia macam-macam pelajar. Aku nak 40 dah. Ada tak? Asal lulus jadi. Ada seorang tu menyorok. Menyorok. Yang apa? Bahasa Inggeris lulus boleh dapat. Lulus je 40 menyorok. Ingat ke boleh 100. 100. Jadi nak beritahu, ada hak pesen-pesen macam tu. Ada orang pesen bersungguh-sungguh. Sebab apa? Dia kenapa pelajar ni bersungguh-sungguh? Kenapa pelajar ni lewat lebih kurang saja? Ada pelajar pukul 3 pagi. Pukul pagi bangun baca. Ngapa lagi pukul 3 pagi? Orang lain duduk main lagi, dia duduk seorang, dia duduk ngapa lagi. Mana? Duduk tumpu kepada pelajaran. Bila jawab perisa, kita tengok boleh sungguh jawab perisa. Boleh sungguh. Sebab apa? Dalam hati dia ada rasa nak dapat kejayaan. Rasa sungguh nak makan tinggi. Rasa sungguh. Jadi benda tu yang mendorong kita. Benda tu lah yang mendorong kita jadi rajin buat ibadat. Maka dalam kita buat ibadat, biar kena ada dua ni. Maka dia kata memutuskan akan dia dengan dua zikir ini, harap dan juga takut. Jadi lepas pada ni, rasa malah ibadat, mari lalu. Malah baca Quran. Dah berapa pahala mu banyak? Tak banyak. Baca lalu Quran. Mana? Mananya pahala tak banyak, ia timbul baca Quran. Baca Quran. Jadi rajin.
Mari timbul pula. Jangan maka dia kata, bila mari pula nak buat maksiat pula, tengok, mu nak buat maksiat, pagi kena azab pada Allah Taala. Tinggal dia maksiat. Jadi dua perkara ni Imam Ghazali beri. Hari ni dapat dua ni padang dah. Dapat dua ni. Kenapa? Dapat ibadat biar kita gabungkan dua ni. Ni nak dua dalam satu. Campur je nak dua dalam satu. Ibadat pun nak dua kau dalam satu. Maknanya apa? Maknanya biar dalam ibadat kena ada rasa takut dan juga rasa harap. Maka dia kata di sini, maka ia mengambil dengan mengambil keputusan buat amal ibadat, maka diputuskan akan dia dengan baik. Terus lalu dalam keadaan ibadat, dalam keadaan harap dan juga takut. Taufik bagi Allah, maka dia putuskan, dia tumpu pada dua ni akan dapat taufik pada Allah, pertolongan Allah Ta'ala, hingga diputuskan akan dia, sehinggalah sentiasalah ibadat dia dalam keadaan takut harap. Inilah yang ada pada orang-orang soleh, yang menyebabkan orang soleh buat amal ibadat. Kalau ikut malas belaka. Kalau ikut rasa hati nak ikut ke nafsu, ikut nafsu belaka. Tapi kenapa orang-orang tu dia boleh buat ibadat banyak? Kenapa orang tadi tu boleh siapa duduk lama-lama buat ibadat pun boleh? Sebab apa? Sebab dia beza dia dengan kita. Kita buat ibadat tak ada rasa takut, kita buat ibadat tak ada rasa harap. Orang yang soleh dia buat ibadat pun ada rasa dalam keadaan takut. Sebab tu kadang-kadang orang baca Quran tengah-tengah mayam menangis. Menangis tu menangis apa? Menangis takut. Bila baca tentang ayat azab takut, nangis. Bila baca tentang ayat-ayat nikmat rasa gembira, semangat buat ibadat. Kau gagah buat amal ibadat. Sebab dia ada dua, dalam dia dua. Dua perkara yang penting ni jadi benteng buat ibadat tu ada. Jadi selama ni kita dapat tahu dah, aku selama ni yang jadi ibadat malah ni dua ni tak ada pun. Dan apa yang kita ada? Kita ada ni, ada perkataan asal buat jadi. Tu yang kedua je, sunat je. Yang mai ayat tu. Dah apa tak mayang? Sunat je ke wajib. Dua perkara ni yang kita ada. Allah Taala kita buat ibadat sungguh-sungguh. Maka ulama hari ni Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala telah memberi kita dua jalan, dua cara, dua pendekatan dalam ibadat biar ada dua. Dua ni yang kita putuskan dalam ibadat kita. Setiap buat amal ibadat, bila mari malah timbul yang ni, bila mari yang ni timbul yang ni. Mari nak buat maksiat timbul rasa takut, mari malah timbul rasa harap. Maka akan jadi rajinlah kita buat amal ibadat. Lama ni cari-cari hari ni baru jumpa. Lama dah duk cari berapa duk malah nak ibadat. Berapa dah timbul dengan ibadat. Hari ni baru jumpa. Hari ni ada seorang tu dia mari. Dia kata bukan tambah buat ibadat, kita dah tepen-tepen dah. Apa masa gak jadi gitu semula. Jadi gitu semula. Maka salah satu caranya yang Imam Ghazali beri, dua perkara ni. Maka kita putuskan lalu. Kita ni pelajar, ambil berkat daripada Imam Al-Ghazali, minta pertolongan Allah Ta'ala. Lepas ni ibadat kita ni dipegang dengan dua ni. Duduk ikat dengan dua ni. Takut harap, insya-Allah. Kita harap kita semua ni dapat buat amal ibadat pada Allah. Baik saya, baik kita semua ni, insya-Allah begitulah. Dua perkara yang besar hari ni. Padang dah ni, nak tekor dengan pitih dia nak budak padang. Dua perkara ni.